Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي الكريم وآله وأصحابه الكرام شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertamanya mari kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk di dalam majlis ilmu yang saya kira jarang-jarang orang buat, tuan-tuan. Tazkirah bulan Ramadan, tazkirahnya pula tazkirah maghrib. Dalam keadaan mungkin kalau kita tak ada di sini, mungkin kita tengah tersandar di sofa, kemungkinan menanti masuknya waktu isyak. Yang lebih baik lagi lepas solat maghrib dia dapat duduk bertadarus. Apapun alhamdulillah, apa yang dianjurkan oleh tuan-tuan, yang saya kira pertama kalilah saya berkuliah maghrib dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan dapat mengimarahkan rumah Allah pada ketika dan waktu ini. Kita duduk beriktikaf, kemudian duduk pula dalam majlis ilmu, memberi peluang mereka-mereka yang ingin berinfak pada jalan Allah. Hakikatnya inilah Ramadan yang kita perlu isi bersama, iaitu mempraktiskan amalan Nabi SAW. Iaitu apa, tuan-tuan? Kita dalam bulan Ramadan ni berusaha mengimarahkan rumah Allah semaksimum mungkin. Dalam masa yang sama, kita sebenarnya banyak ilmu, tetapi dari segi praktik tu kita kurang diberi peluang. Alhamdulillah, kita biasa dengar hadis Nabi SAW. Nabi sebut yang mafhumnya orang yang memberi makan, orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala berinfak dan dapat pahala orang yang dijamu makan tadi tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Jadi bila tuan-tuan kita dapat melaksanakan program tazkirah begini, yang saya rasa di bandar-bandar besar saya sebut tadi dengan saudara Hafiz, bandar-bandar besar program-program macam gini sangat imarah. Orang yang nak berinfak ni, kita minta je berapa banyak dia beri. Sebab apa? Dia tahu kelebihan bulan Ramadan ini, yang mana Nabi SAW sendiri sangat pemurah dan lebih permurah di dalam bulan Ramadan. Orang nak berinfak, tapi kalau boleh dia nak jamu orang terus makan. Tuan-tuan buka peluang macam gini, mungkin boleh diimarahkan sampai sahur pun disediakan makanan, biar orang dapat mengimarahkan masjid, terutamanya 10 Ramadan yang akhir. Ini sebagai suntikan motivasi kita bersama rebutlah peluang Ramadan. Sebab Ramadan
yang Allah beri peluang pada kita pada tahun ini, belum tentu lagi kita dapat bertemunya pada tahun akan datang. Ramadan bertemu Ramadan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Antara solat fardu dengan solat fardu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Bila mana kita berazam nak buat. Macam tu juga bila habis Ramadan nanti, kita rasa sedih, rasa bimbang. Ini rasa ulama-ulama berperasaan macam tu. Takut apa? Tak dapat jumpa Ramadan yang akan datang. Sebab apa? Mereka tahu kelebihan yang ada pada Ramadan. Itu kata ulama, kalau kamu tahu bagaimana hebatnya Ramadan itu, niscaya kamu nak setahun seluruhnya Ramadan. Alhamdulillah, doa yang kita panjatkan dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi untuk fadilat, untuk kita beramal, bermotivasi. Dan Allah dah panjangkan usia kita, tuan-tuan. Kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, dah 7 Ramadan pula hari ini. Mudah-mudahan kita terus bermotivasi untuk beramal, dapat penuhkan hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan dengan kita memperbanyakkan amal. Bila mana tadi sebut tadi, kalau bulan Ramadan ini kita dapat imarahkan rumah-rumah Allah, kita dapat buat majlis berbuka puasa, orang infak, ni semua kita beri peluang. Orang buat ibadat, tak disibukkan dengan masak. Sebab rumah kita 11 bulan, rumah kita kadang-kadang ibarat restoran, tuan-tuan. Malam pula berhibur pula, macam pusat hiburan dengan karaoke, TV, dia punya speaker sebesar-besar speaker. Mungkin tidak kita lah, kita sederhana. Ada orang yang disibukkan dengan benda tu. Kadang-kadang masjid sebelah rumah, surau sebelah rumah pun tak sampai nak pergi. Jadi mudah-mudahan kita bermuhasabah bersama, rebutlah peluang yang ada. Sebab kita nak Ramadan kita yang kita lalui ini penuh dengan tanda-tanda bahagia. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang saya nak petik malam ini, 7 tanda bahagia yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang merupakan sepupu kepada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini dilahir 3 tahun sebelum hijrah, dan usia dengan Nabi jauh. Tapi dia antara kanak-kanak yang dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mentahnikkan Ibnu Abbas ini, tuan-tuan. Tahnik ni maklum, tahnik ni kita sebut belah mulut. Rasakan manisan pada lelangit bayi. Kena buat ni amalan sunnah. Saya sebut tadi, kita ni ilmu ada, banyak majlis kuliah, banyak majlis ilmu, tapi kita nak mempraktikkan kadang-kadang tak ada ruang dan peluang. Sebab tu bila tuan-tuan buat program tazkirah maghrib macam gini, orang dapat datang awal, dapat buat iktikaf, dapat baca Quran, tak disibukkan dengan bazar dan seumpamanya, tak disibukkan dengan makan, kita dapat praktis sunnah. Masuklah sunnah tahnik tadi, kita kena buat apa yang Rasulullah buat. Sunnah akikah, kita kena buat apa yang Rasulullah buat. Jadi 7 tanda sebut Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, seorang yang didoakan Nabi semasa kecilnya. Nabi doakan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, Nabi kata, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini doa Nabi kepada siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, kanak-kanak. Yang mana dengan doa Nabi ni, barakahnya doa Rasulullah, dan kita pun boleh ambil doa ini. Hantar anak sekolah ni, hantar cucu sekolah. Kadang dah tak ada anak, tapi kalau Arab dibawa budak, kita jangan ingat anak, kadang cucu. Kat Mesir dulu saya, Arab ni nak kahwin, syarat dia kena sebiji rumah dulu bagi pada orang perempuan. Dah umur 40 lebih baru boleh kahwin. Pimpin anak yang kan cucu punya anak bagi tadi nikah. Saya nak sebutlah. Nak ceritanya apa? Doa yang Nabi beri, Nabi doakan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, kita kena buat pada anak-anak kita. Di sekolah hantar ni pegang Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maksudnya Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah berilah anak ni tadi faham agama. Dia hidup dalam bi'atus salihah, bi'ah agama, suasana agama yang membesarkan dia, terdorong dia hidup cara beragama. Wa 'allimhu ta'wil, dan berilah dia kefahaman ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Sebab sumber ilmu ni Al-Quran dan hadis. Bila dia dapat ilmu ta'wil ini, segala ilmu anak kita bijak.
Dan mula-mula tadi minta dia faham dalam agama. Anak kita anak yang sembahyang, anak yang jaga aurat, anak yang ada rasa takut walaupun dia duduk seorang-seorang, mak ayah tak ada kat rumah. Ini kita kena bimbang tuan-tuan. Dalam dunia ledakan maklumat teknologi ni, segalanya di hujung jari. Yang menyelamatkan kita adalah iman. Sebab tu Nabi sebut tentang iman ini. Hingga dalam bab puasa pun Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh rasa iman, tanggungjawab sebagai seorang mukmin pada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Pentingnya iman, dan puasa ni memupuk iman. Salah satu contoh manusia yang Nabi didik, yang dekat dengan Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Dia kata 7 tanda bahagia kita dekat dunia. Kita tengok hari ni macam-macam keadaan manusia. Ada yang kaya tapi tak bahagia, ada yang anak ramai tapi masih tak bahagia juga banding dengan orang tak ada anak. Balik kepada yang pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, syarat nak bahagia qalbun syakirun, ada hati yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ni makna kata apa? Kita redha apa yang Allah kurniakan pada kita. Segala-galanya baik bila Allah beri pada kita. Kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qanaah. Maknanya apa yang Allah beri pada kita, itulah yang terbaik pada ketika itu. Dan kita optimis, sentiasa berdoa kepada Allah. Maka rebutlah peluang bulan Ramadan ini. Kita minta jadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab kita dunia ni kita akan diuji dengan pelbagai ujian. Kadang baru sikit, banyak dah sebenarnya, baru sikit ya Allah uji kita. Supaya apa? Kita dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, yang pertama tadi apa? Hati yang bersyukur. Yang kedua, al-azwajus salihah, pasangan hidup yang soleh. Kalau kita seorang lelaki, kita dapat pasangan isteri yang solehah. Ini tanda bahagia. Berapa ramai orang yang mulanya hebat berniaganya, hebat ibadahnya, ahli abid, tapi kalah dengan perempuan, kalah dengan Allah, uji dengan wanita. Saya ada orang sahabat tuan-tuan, masa saya sekolah dulu, cerita ni tak boleh berhenti pukul 8.25 kan. Saya berbual dengan ni, baru ni saya lalu penjaga Siapa Renggam dengan sahabat saya. Dia kata kawan kita dulu masa sekolah Lughatul Quran. Saya sekolah Lughatul Quran. Bila sebut Lughatul Quran, ingat Cikgu Zuraidah belakang ni, kan? Entah ada kat belakang cikgu saya, Allahu Akbar. Budaknya memang ganas tuan-tuan. Dia budak Pek Jawa. Saya orang Pek Jawa, kenal lah bapak saya tuan-tuan. Saya lalu penjaga Siapa Renggam, member saya cakap, ingat tak kawan kita dulu? Saya tak payah sebut nama dia. Dia duduk dalam sekarang. Dia memang gangster hebat. Kawan saya cerita ni memang dia rapat dengan abang budak ni tadi. Dia cakap hebat macam dia pernah bunuh orang lepas. Dia nak cerita sejarah tuan-tuan, saya tak sebut siapa. Tapi satu ketika dia kalah bila isteri dia diganggu oleh orang, member sendiri yang ganggu bini dia. Dia tak boleh tahan, dia bunuh member dia sendiri. Orang dah suruh berhenti pun dia bunuh tu, tikam. Duduk kat penjara sekarang. Nak cerita tuan-tuan, orang yang rapat dengan kita ni sebenarnya, kalau orang yang baik, ini nikmat yang Allah beri pada kita. Walaupun hidup berdua tak ada cahaya mata, segalanya baik bagi kita bila Allah kurniakan pada kita. Itu penting. Ada pasangan yang baik, kejutkan kita bang, subuh bangun bang, walaupun dia uzur. Bila dia ada ilmu, dia tahu dia suruh kita ni, dia dapat pahala sekali. Saling mengingati berkaitan perkara agama, untuk ada pasangan hidup yang soleh-solehah. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebab apa kita ambil tanda bahagia Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut 7 ni tuan-tuan? Sebab dia ni dididik langsung oleh Nabi SAW. Maka barang pasti benda ni apa yang dia sebut ni benda yang tepat. Yang ketiga, dia kata al-auladul abrar, anak-anak yang berkebajikan. Bila sebut berkebajikan ni, kalau kita ada anak, hidup dia berbakti pada kita, kita dah mati pun dia tetap beri kita pahala. Maknanya orang tu bahagia bila ada hati yang bersyukur. Ni kunci. Apa pun dia, ada anak ke tak ada anak ke, Allah takdirkan dia isteri dia bermasalah ke, Allah takdirkan suami dia bermasalah ke, nombor satu tadi dia qalbun syakirun, direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun Allah bagi dia redha.
tetap dia jaga hubungan dengan Allah. Tapi nak ceritanya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang keempat, ini akan ringkas. Yang keempat tanda bahagia, bi'atus salihah. Apa dia? Environment yang baik. Penting tuan-tuan. Kita duduk dalam taman, kita duduk dalam kampung, kita ada sebuah masjid yang diimarahkan, environment kita jadi environment yang elok. Betul Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi. Nak cerita orang dekat dengan kita ni penting. Falyanzur ila man yukhaliluhu. Maka tengok siapa yang ada dekat orang tu. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang tu dibentuk oleh cara hidup orang yang dekat-dekat, orang yang rapat dengan dia. Maka tengoklah siapa orang yang bersahabat dengan dia. Nabi ajar kita cara nak pilih sahabat. Tengok siapa member dia. Member dia kaki mikat burung, member dia kaki mancing kat jambatan sampai pukul 3 pagi. Bulan puasa pun minum air. Saya kadang masuk bazar Ramadan dan saya berniaga. Dah minat berniaga. Tuan kenal ayah saya, kenal lah saya. Jaga kurma apa-apa. Nak ceritanya dalam bazar Ramadan ni orang yang kadang-kadang bila mana environment, hati dia tak bersyukur dengan rezeki yang Allah beri, tak ikat hidup dengan agama, suasana dia. Sanggup tuan masuk kepala dalam kereta, bawa botol air ni tinggal separuh je keluar kepala. Saya cakap orang macam ini, bila maksiat dibuat secara terang-terangan, kita takut bala Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tegur, bang janganlah bang di bulan Ramadan. Kat sebelah kita tuan-tuan, tanggungjawab kita. Di bulan Ramadan ni jelas-jelas takkan nak tunggu bazar ni jadi macam yang dekat Melaka yang kena pukul ribut tuan-tuan, ingat 3-4 tahun lepas. Terangkat kemah-kemah. Sebab apa? Mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sana tu kes mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita baca tafsir, baca Quran umat-umat dahulu. Mencabar Nabi, mana datangkan hukuman, minta lagi. Tak ada apa-apa, aku minum, relax je. Kau tunggu saat balak mari. Sebab tu bi'ah salihah ni penting. Kita hidup tu Nabi kata ajar adar qabla jar. Jiran sebelum rumah. Kita nak pilih rumah ni, Nabi suruh cari tempat-tempat yang menyebabkan kita hidup dalam keadaan environment yang baik, environment yang soleh. Dah berapa dah tanda bahagia? Dah 4. Lagi 3. Yang kelima Nabi kata apa? Tafaqquh fid din. Nak bahagia kena duduk dalam majlis ilmu. Kita diberi peringatan, ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat, peringatan. Hebat macam mana pun kita, ada PhD ke kita, ustaz ke kita, belajar mana pun kau, duduk dalam majlis ilmu. Sebab kita ni tak sempurna. Kena duduk dalam majlis zikrullah, ingatkan kita pada Allah. Kita manusia kadang-kadang tersilap, kadang-kadang terlanjur, kadang-kadang terlupa. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, orang yang bahagia adalah orang yang ikat diri dia dengan majlis ilmu. Ni yang tuan-tuan buat malam ni. Mudah-mudahan masjid-masjid lain pun boleh contohi benda yang baik macam ni. Kadang-kadang kita buat majlis ilmu jangan bermusim. Saya baru ni kuliah saya yang telefon surau masjid lepas PKP, lama stop. Kita nak telefon pun segan juga. Ustaz ni nak telefon agak kuliah nak duit ke apa? Dia tak telefon, kita risau. Kita nak kenakan majlis ilmu, kita buka kitab. Walaupun yang datang tu semua dah hebat, tak ada kitab tuan. Dengar boleh ingat. Tapi nanti ustaz minta maaf ustaz, jamaah kami belum bersedia. Wah, saya cakap nak tunggu sedia bila? Bukan kau kena beli kitab pun kan? Dalam hati saya lah, saya cakap bang on je bang majlis ilmu ni. Saya tuan-tuan yang jorak apa? Ujung Tanjung Olak ke apa? Saya pergi minta. Sebab tu baru ni program guru takmir sekarang ni, dia dah hantar ustazah guru takmir pergi semua surau dan masjid. Satu surau, setiap seorang guru takmir ni ada kena ambil 9 kali sebulan. Masjid-masjid yang bukan ustaz yang pilih, pejabat agama hantar masuk. Walaupun masjid surau yang ceruk-ceruk, pergi ngajar majlis ilmu. Dia yang bagi allowance. Tu kalau orang yang fikir allowance dah. Sampai dia cakap ustaz sini tak ada orang nak masuk, ustaz dah lah jauh. Hari pertama saya kuliah situ tuan-tuan, surau yang depan sekolah. Hari pertama jamuan ni apa? Saya bukan cerita jamuan lah, KFC terperanjat saya. KFC agak ni live ni didengar imam. KFC Bukit mana? KFC Bukit Pasir tu dia beli.
Panas lagi saya tengok. Semangat dia sebab dalam tak ada kuliah ustaz. KFC dalam hati aku ni bulan depan ni McD je kan. Tapi tak ada tuan-tuan, jemput-jemput pisang. Alhamdulillah. Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Yang penting saya cakap dengan imam, kita dapat bentuk bi'atus solihah. Nak bahagia dalam kampung, hidupkan majlis ilmu. Ada suasana baik, suasana bahagia. Inilah tempat kita bertemu. Sebab tu dalam Rasulullah pun ada yang namanya ahli sufah. Ahli sufah ni apa? Orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dia hambakan diri dengan masjid. Sebab apa? Nak imarahkan ni tempat. Tempat perpaduan, tempat bersatunya ummah. Imarahkan rumah Allah. Hidupkan dengan majlis zikrullah, majlis Al-Quran. Yang mana kadang-kadang kita tengok pada besar dah lebih ke depan dah. Tuan-tuan. Orang bab infak ni kita jangan bimbang. Tempat saya yang Lanjonek, saya tanya mana Pak Haji ni? Mengajuk orangnya ustaz. Kenapa? Dia nak bayar bil lah, tempah nak bayar bil bulan-bulan, orang lain bayar. Mengajuk sebab apa? Sebab orang lain bayarkan bil, dia nak infak, berebut nak bayar orang punya. Janganlah bergaduh, rugi je cakap. Bergaduh pasal benda macam tu. Nak bayar-bayar pun tak apa, masuklah tabung, saya kata kan. Apa susah? Pergi Masjid Badar Barudah baru ni, tahun lepas saya pergi. Dia punya bil belah-belah ribu tuan. Saya bual dengan member jawatankuasa. Tak payah risau ustaz, dia kata. Sini bil belah-belah ribu ni semua dah ada yang bayar. Haji ni 500, haji ni 1000. Ni saya cakap tadi, kita ilmu ada, nak praktis ni tu yang penting. Sebab kita ni iman ini bukan sekadar kata, tapi ma'uqira biqalbi wa nutqi bil lisan wa saddaqahu bil amal. Kena beramal, kena buat, kena buktikan. Maka kita pihak yang mengurus masjid, kita kena beri peluang untuk orang beramal. Macam duit tabung masjid banyak, orang bertikai. Di sini taklah kan, contoh. Kadang tengah semayang kita tak usyuk, Allah menengok. Tengah semayang pun nak tengok. Tak usyuk lah tengok, banyak bulan ni je 1,500 hari Jumaat. Jumaat depan 1,000 lebih ni dah 4,000 lebih ni. Ni kipas macam nak tanggal, macam-macam. Tengah semayang ni tak boleh fikir. Nampak? Datang tak usyuknya. Nak itu orang yang mengimarakan rumah Allah ni besar pahala dia. Tapi lebih besar bila dia mengurus, cari orang susah, santuni orang susah dalam kampung, dalam taman. Tu peranan bi'atus salihah tadi. Nak dapatkan environment dalam keadaan Allah redha. Kan? Sebab kita bimbang. Orang kaya duit banyak tapi tak nak infak. Mak kita ingat, Nabi kata qawamud dunya arba'ati asya. Tertegaknya dunia ni dengan 4 perkara. Lagi berapa minit tuan-tuan? Pertama, bi'ilmil ulama. Ulama yang amanah dengan ilmu. Kena cakap. Yang kedua, bi'adlil umara, pemimpin yang adil. Pemimpin kalau ulama terbaik. Kalau pemimpin tak berapa mahir dengan ilmu agama, dia ada yang pertama tadi ulama sebagai penasihat. Nabi kata 4 perkara. Yang ketiga, bisakhawatil aghnia, pemurahnya orang kaya. Yang keempat, bid'awatil fuqara, melalui doa orang-orang fakir. Dunia ni tertegak. Kita cek 4 golongan ni. Pertama ulama, yang kedua umara, yang ketiga aghnia, orang kaya, yang keempat orang miskin. Dia saling berperanan tuan-tuan. Allah tak bagi direct rezeki pada orang kaya, orang miskin. Allah bagi melalui orang kaya. Hei orang kaya, kau ada duit kau kedekut. Kau tunggu bala Allah. Kau ada duit kau tak nampak orang miskin. Kau tunggu harta kau tenggelamkan kau laksana Qarun. Betul Allah ingatkan. Allah bagi ujian terhadap orang miskin, orang kaya, orang miskin di sekitar dia. Allah bagi ujian terhadap pemimpin-pemimpin. Ada ulama, dia kena dengar cakap ulama, baru tertegak dunia ni. Apa tu? Kentung ke apa? Bukan saya takut kentung. Ambil sikit. Apa lagi tuan-tuan? Tinggal 2. Alamak, saya sebenarnya tak ingat. Sebab tu pusing-pusing. Kejap Kemudian tadi yang pertama tadi apa? Kena hafal ni. Pertama, hati yang bersyukur, pasangan soleh-soleha, anak yang berkebajikan. Lagi? Apa dia? Bi'atus salihah. Yang kelima, tafaqquh fiddin. Yang keenam, kejap tuan-tuan, qalbu syakirun. Yang keenam,
Al-malul halal, harta yang halal. Allah tanya mana dapat, mana belanja. Usia kita Allah tanya mana kau gunakan. Tubuh sihat kita mana kau guna. Tapi harta Allah akan tanya mana dapat. Alah ni duit tepi kau sen Ustaz, 25%. Daripada apa? Tu hati-hati sebagai penguasa yang lebih amanah. Jangan sampai harta yang haram. Nabi kata an-naru aula bih. Api neraka lebih utama. Nak dapat bahagia, pastikan sumber rezeki kita rezeki yang halal, walaupun sedikit tapi barakah. Ramadan ni bulan barakah. Nak dapat keberkatan, sikit kita berdoa, Allah bagi lebih. Sikit kita sedekah, Allah bagi lebih. Sikit tuan-tuan infakkan masa untuk agama Allah, Allah ganjarkan yang sunat jadi fardu, yang fardu berganda-ganda. Ni makna barakah. Cukup. Harta yang barakah walaupun sikit cukup. Atuk saya anak 10 orang, bukan kerja kerajaan. Nelayan, sebelum pergi turun ke laut, norih dulu tuan-tuan. Tapi anaknya 10 tak pinjam pun bank rakyat, bank simpanan nasional. Cukup orang dulu. Barakah kan. Kemudian yang akhir sekali, umur yang barakah. Boleh tak tuan? Tanda bahagia umur berkat. Maknanya apa? Makin kita berumur, makin semangat kita nak buat ketaatan. Walaupun kekuatan dah mula surut, dah tak larat, tapi Allah bagi kita kekuatan. Kita jangan lupa, saya sebut tadi dekat masjid Batu 5, doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Mu'az bin Jabal sebagai penutup, tuan-tuan. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, a'inna, kurniakan kepada aku ya Allah hati yang sentiasa ingat Engkau. Allah ma'ina zikrika wa syukrika, hati yang sentiasa bersyukur pada Engkau. Orang yang ingat Allah, dia akan bersyukur apa pun Allah bagi dia. Yang ketiga, wa husni ibadati, mudah-mudahan dengan hati yang ingat Allah, hati yang bersyukur, aku dapat memperbaiki ibadah aku pada Engkau. Inilah tujuan hidup kita, iaitu apa? Dua. Pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, hidup kita mengimarahkan bumi ini dengan perintah Allah. Hidup kita tujuannya untuk beribadah. Mudah-mudahan cukup sekadar ini tuan-tuan. 7 perkara yang saya kongsikan bersama, tanda-tanda bahagia. Kita renung satu persatu. Bukan maknanya kita redha dengan apa yang Allah beri. Kita cuba perbaiki. Tengok balik isteri kita, tengok balik anak kita, tengok ibadat dia, tengok sembahyang dia, tengok baca Quran dia. Sebagai bapa, kita kena ada rasa sedih. Saya sebut tadi, kalau anak-anak kita pandai muzik, pandai berenang, pandai main handset, tiba-tiba Quran tak erti, esok mati tu lah nak menyelamatkan kita. Doa dia, kalau kita ada 7 anak, saya sebut, kalau dia doakan kita ibarat paip ada 7 air. 7 apa? 7 kepala paip. Sekali doa masuk kita mencurah-curah. Walaupun yang tersumbat sikit, keluar juga. Tuan tanya, Ustaz, kalau tak ada anak, Ustaz, ambil anak angkat. Ada riwayat sebut pahala dia sama kita dapat. Hari ni pula boleh kita susukan pula anak angkat, jadi anak seperti anak kandung sendiri dia punya, dari segi haram dia. Maknanya balik pada hati yang bersyukur, apa pun Allah bagi pada kita, kita akan redha. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan semua ampun dan maaf. Mudah-mudahan 7 perkara ni tadi kita dapat usahakan. Kalau kita rasa kita makin teruk, umur dah berumur ni makin teruk, takut usia kita tak barakah. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.